Al-Quran menyatakan dirinya sebagai pesanan langsung daripada Allah, satu wahyu yang diturunkan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Ia bukan sekadar sebuah buku, tetapi satu amanah yang membawa suara ilahi ke dalam kehidupan seharian kita. Al-Quran terpelihara untuk seluruh umat manusia, tanpa mengira bangsa, warna kulit, atau latar belakang. Ia menyatukan hati-hati yang berbeza di bawah satu tujuan, mencari kebenaran dan kedamaian. Ia bukan sekadar peninggalan lama, ia adalah mukjizat yang hidup, tidak berubah selama lebih 14 abad. Dari zaman kertas usang hingga ke era digital, pesanan Al-Quran tetap segar dan relevan, menembusi batas masa dan teknologi. Allah berjanji dalam surah Al-Hijr, ayat 9, "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya." Janji ini menjadi asas keyakinan umat Islam terhadap keaslian Al-Quran. Tidak seperti teks-teks kuno yang lain, Al-Quran kekal utuh, dihafal oleh berjuta-juta orang, dari kanak-kanak hingga dewasa, di setiap pelosok dunia. Setiap generasi menyambung tradisi ini, memastikan tiada satu huruf pun berubah. Ia dibaca dengan sama di seluruh dunia, dalam pelbagai dialek dan budaya, namun tetap satu suara, satu makna. Tradisi hafalan ini, hifz, adalah rantaian manusia yang memastikan keasliannya. Setiap hafiz menjadi penjaga, menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Kunjungi mana-mana masjid, dan Anda akan mendengar perkataan yang sama yang diturunkan di tanah Arab berabad-abad yang lalu. Suara-suara ini menghidupkan kembali wahyu yang sama, hari demi hari. Pemeliharaan Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat. Tiada buku lain dalam sejarah yang dilindungi seperti ini. Ia kekal utuh walaupun dunia berubah, menjadi saksi kepada janji Allah. Mesejnya abadi, menyentuh keadaan manusia, harapan, ketakutan, dan pencarian makna. Setiap ayat membawa pengajaran yang relevan untuk setiap zaman, memberi kekuatan dan harapan kepada sesiapa yang membacanya. Al-Quran menyebut dirinya sebagai petunjuk, cahaya, dan rahmat bagi seluruh alam. Ia menerangi jalan yang gelap, memberi arah kepada hati yang mencari. Ia juga penawar bagi hati kita, menenangkan jiwa yang resah dan memberi ketenangan dalam kekalutan dunia. Ia mencabar kita untuk berfikir, merenung makna di sebalik setiap ayat, dan tidak menerima sesuatu secara membuta tuli. Al-Quran mengajak kita mencari asal-usul ilahi dalam perkataannya, meneliti setiap hikmah yang tersembunyi di dalamnya, dan juga dalam dunia di sekeliling kita, melihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Sebelum meneroka keajaiban saintifik atau linguistiknya, fikirkanlah, mengapa kitab ini dijaga dengan begitu sempurna? Apakah rahasia di sebalik pemeliharaannya yang luar biasa? Mesej apa yang begitu penting sehingga ia mesti sampai kepada kita, tidak disentuh, tidak diubah, walau sedikit pun? Al-Quran mengajak kita menyiasat dengan tulus, bertanya, memahami, dan mencari kebenaran, bukan hanya percaya tanpa usul periksa. Disinilah perjalanan kita bermula, dengan hati yang terbuka, minda yang ingin tahu, dan keinginan untuk memahami mukjizat yang telah dijaga untuk kita semua. Pada abad ke-7, pengetahuan saintifik masih primitif, namun Al-Quran menggambarkan realiti yang hanya ditemui berabad-abad kemudian. Ia memperincikan perkembangan embrio dengan istilah seperti nutfah dan alaka, sepadan dengan apa yang kita lihat di bawah mikroskop hari ini. Al-Quran menyebut orbit cakrawala dan pengembangan alam semesta, konsep yang tidak diketahui oleh pembaca pertamanya. Ia menggambarkan penghalang antara lautan, fenomena yang baru difahami oleh ahli oseanografi. Al-Quran malah menonjolkan keunikan cap jari, fakta yang dibuktikan oleh sains lebih seabad yang lalu. Bagaimana pengetahuan sedemikian boleh wujud dalam masyarakat padang pasir tanpa alat saintifik? Ayat-ayat ini menunjukkan sumber yang melampaui kemampuan manusia. Bahasa Al-Quran memukau orang Arab, pakar dalam puisi dan kefasihan. Gaya bahasanya bukan puisi maupun prosa, tetapi sesuatu yang unik, berkuasa, berirama dan indah. Ayat ulangan surah Ar-Rahman, "Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan," bergema seperti degupan jantung. Pilihan perkataan Al-Quran adalah tepat, dengan lapisan makna dan simetri matematik. Perkataan seperti dunia, dan akhirat muncul dengan jumlah yang sama, begitu juga malaikat dan syaitan. Keseimbangan ini yang dikekalkan selama 23 tahun wahyu, tiada tandingannya. Al-Quran mengeluarkan cabaran hasilkan walaupun satu surah yang sepertinya. Selama 14 abad, tiada siapa yang berjaya. Mukjizat linguistiknya kekal tidak dapat dinafikan. Perkataan Al-Quran terus mengubah hati dan masyarakat.
Al-Quran menceritakan kisah-kisah umat terdahulu dengan butiran yang kemudian disahkan oleh arkeologi. Ia meramalkan pemeliharaan jasad Firaun terlaksana apabila mumianya ditemui berabad-abad kemudian. Kisah Nabi Yusuf menggunakan gelaran yang tepat secara sejarah untuk pemerintah Mesir, sepadan dengan apa yang diketahui oleh ahli sejarah sekarang. Al-Quran meramalkan kemenangan Rom yang tidak mungkin ke atas Parsi, yang berlaku dalam jangka masa yang diramalkan. Kisah-kisah ini tidak diketahui oleh Nabi Muhammad atau orang-orang sezamannya. Ketepatan sejarah Al-Quran adalah satu lagi tanda sumber ilahinya. Ia mengajar pelajaran untuk hari ini, berlandaskan kebenaran dari masa lalu. Struktur Al-Quran mendedahkan pola matematik dan tematik yang tersembunyi. Banyak surah disusun dalam komposisi cincin, dengan permulaan dan pengakhiran yang saling mencerminkan. Surah Al-Baqarah, sebagai contoh, berpusat pada perubahan kiblat, melambangkan perubahan kepimpinan. Nomor 19 berulang dalam struktur Al-Quran, dari bilangan surah hingga huruf dalam basmalah. Perkataan dan tema dipadankan dan diseimbangkan di seluruhnya, menciptakan keseluruhan yang bersatu. Reka bentuk yang rumit ini tidak mungkin dihasilkan secara kebetulan atau usaha manusia. Susunan Al-Quran yang diturunkan selama 23 tahun diatur secara ilahi. Setiap bahagian bersambung membentuk struktur yang padu dan menakjubkan. Bagaimana Anda boleh benar-benar menjadikan Al-Quran sebahagian daripada hidup Anda, bukan sekadar bacaan sesekali? Ia bermula dengan niat dan langkah kecil yang konsisten. Mulakan dengan sedikit. Baca atau dengar hanya 5 minit setiap hari. Anda boleh melakukannya pada waktu pagi sebelum tidur atau ketika berehat. 5 minit mungkin nampak singkat, tetapi ia mampu membina tabiat yang berkekalan. Konsisten lebih penting daripada kuantiti. Biarkan Al-Quran menjadi kebiasaan harian. Jadikan ia sebahagian daripada rutin Anda, seperti minum kopi atau bersarapan. Dengarkan bacaannya. Bunyinya sahaja menenangkan jiwa, walaupun Anda tidak memahami bahasa Arab. Suara Al-Quran membawa ketenangan dan boleh menjadi peneman di mana-mana sahaja. Gunakan terjemahan yang baik untuk memahami mesejnya. Bacalah makna ayat-ayat tersebut dalam bahasa yang Anda pahami, supaya Anda dapat menghayati isi kandungannya. Renungkan apa yang Allah sampaikan kepada Anda. Biarkan ia menjadi perbualan, bukan sekadar ritual. Tulis pemikiran atau perasaan Anda selepas membaca, dan cuba kaitkan ayat dengan kehidupan seharian. Fokus pada satu aspek pada satu masa. Ayat-ayat saintifik, keindahan linguistik, atau kisah para nabi. Pilih tema tertentu untuk mendalami dan fahami dengan lebih mendalam. Bahagikan ia untuk menjadikan keluasan itu mudah didekati. Gunakan penanda, nota, atau aplikasi untuk membantu Anda mengatur pembacaan dan pemahaman. Pendekatan yang fokus ini mendalamkan hubungan dan penghargaan Anda. Anda akan mula merasakan kehadiran dan hikmah Al-Quran dalam kehidupan harian. Al-Quran akan mula menjawab soalan yang Anda tidak tahu Anda ada. Setiap kali Anda membaca, Anda mungkin menemui jawaban atau inspirasi baru. Biarkan ia membimbing Anda, langkah demi langkah. Jadikan Al-Quran sebagai teman setia dalam perjalanan hidup Anda. Stes penid wanit spekulis step free. Untuk benar-benar menghargai Al-Quran, pergi melangkaui terjemahan, terokai tafsir, ilmu penjelasan. Tafsir mendedahkan konteks, sejarah dan hikmah yang lebih mendalam, menjadikan ayat-ayat itu hidup. Mulakan dengan ulasan atau siri video yang mudah diakses yang berkaitan dengan kehidupan Anda. Belajar asas bahasa Arab Al-Quran, walaupun beberapa perkataan penting mendalamkan hubungan Anda. Al-Quran berbicara kepada setiap peringkat kehidupan, maknanya berkembang seiring dengan Anda. Jadilah pelajar sepanjang hayat, setiap bacaan membawa pandangan baru. Al-Quran adalah lautan hikmah. Selamlah lebih dalam, dan Anda akan menemui khazanah yang tidak berkesudahan. Perjalanan memahami tidak pernah berakhir. Kita telah meneroka mukjizat Al-Quran dan langkah-langkah praktikal untuk berhubung dengannya. Setiap ayat adalah sebuah keajaiban, menanti untuk ditemui dan difahami. Tetapi pengetahuan sahaja tidak cukup. Ambil langkah pertama. Langkah ini adalah permulaan kepada perjalanan yang penuh makna dan pencerahan. Al-Quran adalah mesej harapan dan petunjuk, menunggu Anda. Ia adalah cahaya dalam kegelapan, panduan dalam kekeliruan. Tidak kira keraguan atau perjuangan Anda, ia adalah untuk semua orang. Setiap orang, tanpa mengira latar belakang, boleh menemui sesuatu yang berharga di dalamnya.
Allah menyebutnya sebagai penawar dan rahmat. Biarkan ia menjadi begitu untuk Anda. Biarkan ia menyembuhkan luka hati dan memberi ketenangan jiwa. Mulakan dengan niat yang tulus dan tindakan kecil, baca hanya 1 ayat malam ini. Setiap ayat adalah langkah menuju pemahaman yang lebih mendalam. Mohonlah kepada Allah untuk membuka hati Anda dan membimbing Anda melalui firman-Nya. Doa adalah kunci untuk membuka pintu hikmah. Langkah mudah ini boleh memulakan perjalanan yang mengubah hidup. Setiap bacaan membawa Anda lebih dekat kepada kebenaran dan kedamaian. Jangan tunggu masa yang sempurna, mulakan sekarang. Setiap detik adalah peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-Quran akan menjadi teman, pembimbing, dan penghibur Anda. Ia adalah sahabat setia yang tidak akan meninggalkan Anda. Berpeganglah padanya, dan Anda tidak akan pernah tersesat. Ia adalah kompas yang akan memandu Anda ke jalan yang benar. Ini adalah jemputan Anda daripada pencipta Anda. Adakah Anda akan menerimanya? Terimalah dengan hati terbuka, dan lihatlah bagaimana ia mengubah hidup Anda. Sempena mengakhiri, marilah kita berdoa. Ya Allah, bukakanlah hati kami kepada hikmah Al-Quran-Mu. Jadikanlah ia cahaya hidup kami, penghilang kesedihan kami, dan pembimbing tindakan kami. Bantulah kami membaca, memahami, dan menghayatinya. Jadikanlah ia bukti bagi kami, bukan terhadap kami pada hari kiamat. Kurniakanlah kami kekuatan untuk menghargai hadiah ini setiap hari. Amin. Mukjizat Al-Quran, keajaiban saintifik, linguistik, dan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran bukan hanya kitab suci, tetapi mukjizat abadi yang memukau hati dan akal. Selain keajaiban numerik dan susunan ilahi, teori kerangka Quran, Al-Quran menyerlah melalui keajaiban saintifik, linguistik, dan sejarah. Dalam entry ini, kita meneroka bagaimana Al-Quran, diturunkan Saifimo 400 tahun lalu, mengandungi fakta yang hanya diketahui modern, gaya bahasa tiada tandingan, dan ketepatan sejarah, membuktikan ia kalamullah. Surah Al-Hijr 15:9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya. Marilah kita mendalami mukjizat ini, dan menghayati keindahan Al-Quran. Gambar Al-Quran terbuka dengan ayat Surah Al-Baqarah, kredit Unsplash. Keajaiban saintifik Al-Quran. Al-Quran mengandungi ayat-ayat yang berbeza dengan penemuan sains modern, walaupun diturunkan di zaman tanpa teknologi canggih. Berikut adalah beberapa contoh. Pembentukan embrio. Surah Al-Muminun 23:12-17 menerangkan tahap perkembangan embrio. Nutfah, alaqah, mudghah dengan tepat, selari dengan embriologi modern. Orbit planet. Surah Yasin, bab 10, menyebut matahari dan bulan bergerak dalam orbit masing-masing. Fakta yang disahkan oleh astronomi. Pemisahan laut. Surah Ar-Rahman 15:20, merujuk laut yang tidak bercampur, seperti fenomena di Selat Gibraltar, ditemui melalui oseanografi. Jari manusia. Surah Al-Qiyamah 4 menyatakan Allah mampu menyusun semula tulang dan jari, merujuk sidik jari yang unik, kini digunakan dalam forensik. Ayat-ayat ini, seperti dinyatakan dalam surah Fussilat, menunjukkan tanda-tanda Allah dalam alam dan jiwa manusia, mengajak kita merenung ciptaannya. Gambar. Infografik perkembangan embrio berdasarkan Surah Al-Muminun 23:11. Canva. Keajaiban linguistik Al-Quran. Al-Quran adalah puncak kesusastraan Arab, mencabar manusia menghasilkan sesuatu sepertinya. Surah Al-Isra 11:8. Keajaiban linguistiknya termasuk gaya bahasa unik. Surah Ar-Rahman 5 mengulang Fabiai Rabbikuma tukaziban 31 kali, mencipta irama yang memukau jiwa. Ketepatan diksi. Surah Al-Kahf menggunakan perkataan yang tepat untuk kisah Ashabul Kahfi, menunjukkan kehalusan bahasa. Simetri linguistik. Surah Al-Ikhlas waf ringkas tetapi lengkap menerangkan tauhid, menunjukkan kuasa bahasa yang padat. Ketidakmampuan meniru. Walaupun Arab jahiliyah mahir puisi, tiada yang dapat menandingi Al-Quran, seperti cabaran dalam surah Hud. Kecantikan bahasa ini, dengan irama, menenangkan hati, seperti firman Allah dalam surah Al-Isra. Keajaiban sejarah Al-Quran. Al-Quran menceritakan peristiwa sejarah dengan ketepatan luar biasa, walaupun Nabi Muhammad SAW tidak terdedah kepada sumber sejarah global. Contohnya, kisah Firaun, surah Al-Qasas 28-20, menyebut Firaun dan pemeliharaan jasadnya, disahkan oleh penemuan arkeologi mumi Ramses II. Nabi Yusuf, surah Yusuf 22, menceritakan Mesir kuno dengan butiran tepat, seperti sistem perdagangan, mengikut rekod sejarah.
Kemenangan Rom, Surah Ar-Rum 32:24 meramalkan kemenangan Empire Rom ke atas Parsi dalam beberapa tahun, terbukti pada Namuz 2:27m. Ashabul Kahfi, Surah Al-Kahf 9:26 menceritakan pemuda gua dengan butiran selari dengan legenda Sun Sleepers dalam tradisi Kristian. Ketepatan ini, seperti dinyatakan dalam Surah Al-An'am, Na'abulbiyam, menegaskan Al-Quran bukan karangan manusia. Gambar, artifak arkeologi mumi Firaun, berkait dengan Surah Al-Qasas 20 kredit Unsplash. Hubungan dengan ijaz adadi dan teori kerangka Quran, keajaiban saintifik, linguistik, dan sejarah melengkapi ijaz adadi, keajaiban numerik. Contohnya, pengulangan yaum, hari, 65 kali selari dengan tahun solar, menyokong fakta saintifik Al-Quran. Begitu juga, teori kerangka Quran menunjukkan susunan surah seperti Al-Fatihah, kunci tauhid, hingga An-Nas, doa perlindungan, membentuk naratif rohani yang menyokong keajaiban linguistik. Gabungan ini menegaskan Al-Quran sebagai mukjizat pelbagai dimensi, mengajak kita mendalami melalui tadabbur. Surah Al-Muminun 23. Cara menghayati mukjizat Al-Quran. Berikut adalah amalan mudah untuk mendekati keajaiban Al-Quran. Baca Surah Al-Fatihah. Setiap pagi, renungkan Ihdinas Siratal Mustaqim, Sabtu 6 untuk hidayah. Baca Surah Al-Mulk malam, untuk perlindungan seperti hadis Sunan Tirmidzi. Pelajari ayat saintifik. Baca Surah Al-Muminun 2:11 dan bandingkan dengan embriologi. Hargai bahasa. Dengar Surah Ar-Rahman Mibeliman dengan tajwid untuk rasai iramanya. Rujuk sumber. Terokai Tafsir Al-Jalalain atau laman seperti readqurancode.com untuk ijaz adadi. Seruan untuk Anda mulakan sekarang. Buka Al-Quran, baca Surah Al-Fatihah, dan renungkan mukjizatnya. Kongsikan keajaiban kegemaran Anda di ruangan komen, saintifik, linguistik, atau sejarah. Sertai perjalanan menghayati Al-Quran bersama. Doa penutup. Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran Al-Azim ra kalbi wa nur sadri ya Allah. Jadikan Al-Quran musim bunga hatiku dan cahaya dadaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Al-Quran, keajaiban psikologi dan rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran adalah mukjizat ilahi, yang bukan hanya membuktikan kebenaran melalui nombor, atau susunan teori kerangka Quran, tetapi juga menenangkan hati dan memandu jiwa. Dalam entry ini, kita meneroka keajaiban psikologi dan rohani Al-Quran, bagaimana ia menenangkan, menguatkan iman, dan membimbing manusia kepada ketenangan, seperti firman Allah dalam surah Al-Isra. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Marilah kita mendalami keindahan rohani Al-Quran dan rasai kesannya. Gambar, orang membaca Al-Quran dengan khusyuk di masjid. Kredit, Unsplash keajaiban psikologi Al-Quran. Al-Quran mempunyai kuasa untuk menenangkan jiwa, mengurangkan tekanan, dan membentuk akhlak mulia. Berikut adalah contoh keajaiban psikologinya. Ketenangan, Surah Ar-Rahman, pengulangan Fabiayi ala irabbikuma tukaziban, 31 kali. Surah Ar-Rahman, mencipta irama yang menenangkan, membantu mengurangkan keresahan. Kesabar Nabi Yusuf, kisah Nabi Surah Yusuf, 12, lam, mengajar ketabahan menghadapi ujian, memberi inspirasi psikologi untuk menghadapi masalah. Peringatan Surah Al-Zalzalah, milad 9:28, mengingatkan setiap perbuatan kecil dihitung, membangkitkan kesadaran diri dan tanggung jawab. Penyembuhan emosi, Surah Ad-Duha, menghiburkan Rasulullah SAW ketika kesedihan, menunjukkan Al-Quran sebagai penawar duka. Ayat-ayat ini, seperti dinyatakan dalam Surah Yunus, adalah nasihat dan penawar bagi apa yang ada dalam dada. Gambar, infografik kesan psikologi Surah Ar-Rahman dengan 31 pengulangan. Kredit Canva, keajaiban rohani Al-Quran. Al-Quran membimbing jiwa kepada Allah, memperkukuh iman dan memupuk hubungan rohani. Berikut adalah contoh keajaiban rohaninya. Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas Rek 11:4 meringkaskan akidah tauhid, mengukuhkan keyakinan kepada Allah yang Esa. Perlindungan Surah Al-Falaq dan An-Nas. Surah Al-Falaq, Ublat, dan An-Nas melindungi daripada kejahatan, memupuk ketenangan rohani. Sahih Muslim 18. Kekuasaan Allah dalam Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk mengingatkan keagungan Allah, mendorong zikir dan doa malam. Surah Al-Lab. Harapan Surah Ash-Shar. Surah Ash-Shar, 94 menjanjikan kemudahan selepas kesusahan, memupuk optimisme rohani. Keajaiban ini, seperti firman dalam Surah Al-Anfal 2,
membuat hati bergetar ketika Allah disebut, memperdalam hubungan dengan pencipta, hubungan dengan ijaz adadi dan teori kerangka Quran. Keajaiban psikologi dan rohani melengkapkan ijaz adadi. Contohnya, pengulangan malaikat dan syaitan Mambud 8x1 bab 2 ijaz adadi, mencerminkan keseimbangan rohani antara kebaikan dan kejahatan, menyokong kesan psikologi Al-Quran. Teori kerangka Quran pula menunjukkan susunan surah, seperti Al-Fatihah 1 yang membuka dengan Tauhid hingga An-Nas, surah yang meliputi perlindungan, dirancang untuk memandu jiwa secara psikologi dan rohani. Gabungan ini menegaskan Al-Quran sebagai panduan holistik, surah Al-Baqarah 222. Gambar seni kaligrafi surah Al-Ikhlas dengan latar rohani. Unsplash cara menghayati keajaiban ini. Berikut adalah amalan untuk merasai mukjizat psikologi dan rohani Al-Quran. Baca surah Al-Fatihah setiap pagi, renungkan ihdinas siratal mustaqim untuk hidayah rohani. Baca surah Al-Mulk malam untuk perlindungan dan keinsafan. Tirmidzi 298. Dengar surah Ar-Rahman, dengar dengan tajwid untuk ketenangan psikologi, surah Ar-Wiman. Renung surah Yusuf, baca surah Yusuf ketika susah untuk inspirasi ketabahan. Guna sumber, pelajar tafsir Al-Jalalain, atau laman seperti www.qurancode.com untuk ijazah adadi berkaitan. Seruan untuk Anda mulakan sekarang, baca surah Al-Fatihah, rasai hidayahnya, dan renungkan keajaiban rohani Al-Quran. Kongsikan pengalaman Anda di ruangan komen, surah mana yang paling menyentuh hati Anda. Sertai kami menghayati mukjizat Al-Quran. Doa penutup Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran al-Azim rabi'a qalbi, wa nur sadri, wa jala huzni, wa dahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran musim bunga hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesedihanku, dan pelenyap kebimbanganku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Al-Quran, keajaiban kisah Nabi dan kenabian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran adalah mukjizat teragung, bukan hanya melalui nombor ijaz adadi, susunan, teori kerangka Quran, atau keajaiban saintifik dan psikologi, tetapi juga melalui kisah para nabi dan peranannya sebagai mukjizat kenabian Rasulullah SAW. Diturunkan 1400 tahun lalu, Al-Quran menceritakan perjuangan nabi-nabi dengan ketepatan yang mustahil diketahui oleh manusia biasa, membuktikan ia kalam Allah. 6:25. Dan tidaklah mereka yang kafir itu kecuali berkata, ini hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala. Namun Al-Quran benar. Marilah kita mendalami keajaiban kisah Nabi dalam Al-Quran, dan kagumi mukjizatnya. Gambar kaligrafi nama-nama Nabi, seperti Musa dan Ibrahim. Kredit Unsplash. Keajaiban kisah para Nabi Al-Quran menceritakan kisah Nabi-Nabi dengan butiran tepat, walaupun Rasulullah SAW tidak terdedah kepada kitab-kitab sebelumnya. Berikut adalah contoh keajaiban naratifnya. Kisah Nabi Nuh, surah Hud 11-12-9, menerangkan banjir besar dan bahtera Nuh, selari dengan tradisi banjir dalam teks kuno Mesopotamia, namun dengan fokus tauhid. Kisah Nabi Ibrahim, 21-9, menceritakan Ibrahim menghancurkan berhala dan selamat dari api, menunjukkan keberanian menegakkan kebenaran. Kisah Nabi Musa, surah Al-Qasas 11, menceritakan Musa dan Firaun dengan butiran seperti pemeliharaan jasad Firaun, disahkan oleh arkeologi. Kisah Nabi Isa, surah Maryam 19-4, menyebut kelahiran Isa tanpa bapa dan keupayaannya bercakap sebagai bayi, mengesahkan mukjizatnya dalam tradisi Islam. Kisah-kisah ini, seperti firman dalam surah Al-Kahf 14, adalah tanda-tanda kebenaran yang mengukuhkan iman. Gambar, ilustrasi kisah Nabi Yusuf di Mesir, surah Yusuf 12. Kredit Canva Al-Quran sebagai mukjizat kenabian. Rasulullah SAW. Al-Quran sendiri adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW, diturunkan kepada seorang yang umi tidak membaca tulis, namun mengandungi ilmu mendalam. Keajaiban kenabiannya termasuk cabaran kepada manusia. Surah Al-Isra 28 mencabar manusia menghasilkan satu surah seperti Al-Quran, namun tiada yang berjaya membuktikan keilahiannya. Ketepatan ramalan, surah Ar-Rum 32 par, meramalkan kemenangan Rom ke atas Parsi, terbukti dalam beberapa tahun, menunjukkan ilmu gaib Al-Quran. Kandungan universal, surah Al-Baqarah menyatakan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, merangkumi akidah, akhlak, dan hukum untuk semua zaman. Pengelasan kisah, surah Yusuf 12 disebut sebaik-baik cerita, menggabungkan hikmah, akhlak, dan pelajaran rohani dengan susunan sempurna.
Seperti dinyatakan dalam surah Al-Jumu'ah 2, Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran untuk menyucikan jiwa, menegaskan mukjizat kenabiannya. Hubungan dengan ijaz adadi dan teori kerangka Quran. Kisah Nabi berkait rapat dengan ijaz adadi. Contohnya nama Musa, 6 kali, dan Isa seimbang, bab 10 adadi, menunjukkan ketelitian naratif Nabi dalam Al-Quran. Teori kerangka Quran pula menyerlahkan susunan surah seperti surah Al-Kahf, kisah Ashabul Kahfi, dan surah Maryam, kisah Isa, yang diletakkan secara tematik untuk mengukuhkan iman. Gabungan ini membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat pelbagai dimensi, mengajak kita merenung seperti dalam surah Al-Mu'min dan Mu'minun. Gambar seni kaligrafi surah Al-Isra 8 tentang cabaran Al-Quran. Kredit Unsplash, cara menghayati keajaiban ini. Berikut adalah amalan untuk mendekati mukjizat kisah Nabi dan amalan Al-Quran. Baca surah Al-Fatihah. Setiap pagi, renungkan Ihdinas Siratal Mustaqim, Sabtu 6, untuk mengikuti jejak Nabi-Nabi. Baca surah Al-Kahf Jumaat, untuk perlindungan dan pelajaran dari kisah Nabi, Pahlabuddin Abu Dawud. Renung surah Yusuf. Baca surah Yusuf untuk inspirasi ketabahan seperti Nabi Yusuf. Pelajari kisah Nabi. Baca surah Al-Anbiya 2 untuk memahami perjuangan Nabi-Nabi. Rujuk sumber, terokai tafsir Al-Jalalain atau rawquran.com untuk ijaz adadi berkaitan. Seruan untuk Anda mulakan sekarang. Baca surah Al-Fatihah, renungkan kisah Nabi-Nabi, dan kagumi mukjizat Al-Quran. Kongsikan kisah Nabi kegemaran Anda di ruangan komen Nuh, Ibrahim, atau Yusuf. Sertai kami menghayati keajaiban Al-Quran. Doa penutup. Allahumma ya Rabb, aj'al Al-Quran Al-Azim rabi'a qalbi, wa nur sadri, wa jala huzni, wa dahaba hammi ya Allah. Jadikan Al-Quran musim bunga hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesedihanku, dan pelenyap kebimbanganku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Al-Quran, keajaiban undang-undang dan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran adalah mukjizat ilahi yang melangkaui nombor jaz adadi, kisah Nabi, atau keajaiban saintifik dan rohani. Ia juga menyediakan sistem undang-undang dan sosial yang adil, mengubah masyarakat jahiliyah menjadi ummah yang harmoni. Dalam entry ini, kita meneroka keajaiban undang-undang dan sosial Al-Quran, yang kekal relevan hingga kini, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Marilah kita mendalami keajaiban syariat dan sosial Al-Quran. Gambar, Al-Quran terbuka pada ayat surah An-Nisa tentang keadilan. Kredit Unsplash. Keajaiban undang-undang Al-Quran. Al-Quran memperkenalkan sistem undang-undang yang adil, menjamin keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan. Berikut adalah contoh keajaiban syariatnya. Keadilan dalam hukuman. Surah Al-Ma'idah menetapkan hukuman pencuri dengan syarat taubat, mengimbangi keadilan dan rahmat. Pembahagian warisan. Surah An-Nisa 4:11 menyediakan formula warisan yang terperinci, memastikan hak setiap ahli keluarga, tiada bandingan pada zaman itu. Hukum perkawinan. Surah An-Nisa 4:3 mengatur poligami dengan syarat keadilan, melindungi hak wanita, revolusi bagi masyarakat patriarki Arab. Kebebasan beragama. Surah Al-Baqarah menyatakan tiada paksaan dalam agama, menegaskan kebebasan berkeyakinan, prinsip modern yang unik pada abad ke-7. Undang-undang ini, seperti dinyatakan dalam surah Al-Ahzab 36, adalah panduan ilahi yang memastikan kesejahteraan ummah. Gambar, infografik pembahagian warisan dalam surah An-Nisa 4:11-12. Keajaiban sosial Al-Quran. Al-Quran membentuk masyarakat ideal berasaskan keadilan, belas kasihan dan persamaan. Berikut adalah contoh keajaiban sosialnya. Zakat dan sedekah. Surah At-Taubah mewajibkan zakat untuk membantu fakir miskin, memupuk kebajikan sosial dan mengurangkan ketidaksamaan. Persamaan manusia. Surah Al-Hujurat 12 menyatakan semua manusia sama di sisi Allah kecuali dalam takwa, menghapus diskriminasi kaum dan suku. Hak wanita. Surah An-Nisa 2 menjamin hak wanita atas harta dan maruah, memberi status tinggi berbanding budaya jahiliyah. Komuniti berakhlak. Surah Al-Mu'minun 11 menggariskan sifat mukmin, solat, amanah, menjaga kehormatan, membentuk masyarakat beretika. Prinsip ini seperti firman dalam surah Al-Isra 70, menghormati maruah manusia, mencipta peradaban yang harmoni. Hubungan dengan ijaz adadi dan teori kerangka Quran. Keajaiban undang-undang dan sosial berkait dengan ijaz adadi. Contohnya, pengulangan solat dan zakat, 82 kali setiap satu,
bab 11 Ijaz Adadi, menekankan ibadah dan kebajikan sosial, menyokong sistem syariat. Teori kerangka Quran menunjukkan susunan surah seperti An-Nisa, hukum keluarga, dan Al-Hujurat, etika sosial, dirancang untuk membimbing masyarakat secara teratur. Gabungan ini membuktikan Al-Quran sebagai panduan lengkap seperti dalam surah Al-Ma'idah, India. Gambar, seni kaligrafi, surah Al-Hujurat bab 19 tentang persamaan manusia. Kredit, Unsplash. Cara menghayati keajaiban ini, berikut adalah amalan untuk melaksanakan undang-undang dan sosial Al-Quran. Baca surah Al-Fatihah setiap pagi, renungkan Ihdinas Siratal Mustaqim, untuk hidup berpandukan syariat. Baca surah An-Nisa, pelajari ayat warisan 417 untuk menghargai keadilan ilahi. Amal zakat, tunaikan zakat seperti dalam surah At-Taubah untuk membantu masyarakat. Hormati persamaan, amalkan surah Al-Hujurat, Afmul Al-Hujurat, dengan menghormati semua manusia. Rujuk sumber, pelajar tafsir Al-Jalalain atau lewiwebquranCode.com untuk ijaz adadi berkaitan. Seruan untuk Anda mulakan sekarang. Baca surah Al-Fatihah, renungkan keadilan Al-Quran, dan amalkan prinsip sosialnya. Kongsikan pengalaman Anda di ruangan komen, ayat hukum atau sosial mana yang paling memberi inspirasi. Sertai kami menghayati mukjizat Al-Quran. Doa penutup, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran Al-Azim rabi'a qalbi wa nur sadri wa jala huzni wa dahaba hammi ya Allah. Jadikan Al-Quran musim bunga hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesedihanku, dan lenganku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Al-Quran, keajaiban pemeliharaan dan ketulenan, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran adalah mukjizat abadi, bukan hanya melalui nombor, kisah Nabi, atau undang-undang, tetapi juga melalui pemeliharaannya yang sempurna selama 1400 tahun. Tidak seperti kitab lain, Al-Quran kekal tulen tanpa perubahan, membuktikan janji Allah dalam surah Al-Hijr Bismin. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya. Marilah kita mendalami keajaiban pemeliharaan Al-Quran, dan kagumi ketulenannya. Gambar, manuskrip Al-Quran kuno dari era Uthmaniyah. Kredit Unsplash. Keajaiban pemeliharaan Al-Quran. Al-Quran dipelihara melalui penghafazan lisan, penulisan teliti, dan perlindungan ilahi, menjamin ketulenannya. Berikut adalah aspek keajaiban ini. Penghafazan lisan. Sejak diturunkan, sahabat Rasulullah SAW menghafaz Al-Quran, seperti Zaid bin Thabit, 6 tumam. Tradisi hafazan berterusan hingga kini, dengan jutaan hafaz di seluruh dunia. Penulisan awal, Al-Quran ditulis pada zaman Rasulullah SAW atas kulit dan tulang, diselia oleh penulis wahyu seperti Ubay bin Ka'b, 1025. Ini memastikan ketepatan teks. Kompilasi Uthman, Khalifah Uthman bin Affan mengumpul Al-Quran ke dalam mushaf tunggal, circa 690 menghantar salinan ke wilayah Islam, Sahih Bukhari 660, mencegah perbezaan. Perlindungan ilahi, surah Al-Hijr 19 menjanjikan pemeliharaan Allah. Manuskrip kuno, seperti Sana'a dan Topkapi, hampir seragam dengan Al-Quran modern, membuktikan tiada perubahan. Keajaiban ini, seperti dinyatakan dalam surah Al-Buruj, 8:22, menunjukkan Al-Quran sebagai lauh mahfuz yang terpelihara. Gambar, infografik proses kompilasi mushaf Uthman. Ketulenan Al-Quran dalam kiraat. Al-Quran mempunyai pelbagai kiraat, bacaan yang sah, seperti Hafs dan Warsh, diturunkan melalui Rasulullah SAW Sahih Muslim. Keajaiban kiraat termasuk kepelbagaian terkawal, kiraat seperti Hafs, 62/36 ayat, dan Warsh, 12 ayat, berbeza sedikit dalam sebutan, tetapi makna kekal sama, menunjukkan fleksibiliti ilahi. Penghafazan berantai, setiap kiraat mempunyai sanad, rantai periwayatan, hingga Rasulullah SAW ketulenan, tafsir Al-Jalalain, surah Al-Qiyamah, 75:11. Keselarian dengan ijaz adadi, walaupun kiraat berbeza, pola numerik seperti yaum, 365 kali, kekal konsisten dalam kebanyakan bacaan, menyokong keajaiban numerik. Kiraat ini, seperti firman dalam surah Al-Qiyamah, 7:15, menunjukkan Al-Quran dikumpul dan dipelihara dengan sempurna. Hubungan dengan ijaz adadi dan teori kerangka Quran. Pemeliharaan Al-Quran menyokong ijaz adadi. Contohnya, bilangan ayat 62236 dalam kiraat Hafs, bab 7 ijaz adadi, dan simetri surah, serta sebab plat surah, kekal terpelihara, membolehkan kajian angka seperti dunia, akhirat, 15 kali setiap satu. Teori kerangka Quran menyerlahkan susunan surah, seperti Al-Fatihah hingga An-Nas.
yang terpelihara sejak diturunkan melalui Jibril AS, Musnad Ahmad 157, memastikan panduan rohani yang utuh. Gabungan ini membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat terpelihara, seperti dalam surah Al-Ma'idah, Fiha, gambar, seni kaligrafi, surah Al-Hijr tentang pemeliharaan Al-Quran, kredit, Unsplash. Cara menghayati keajaiban ini. Berikut adalah amalan untuk menghargai mukjizat pemeliharaan Al-Quran. Baca surah Al-Fatihah setiap pagi. Renungkan, Ihdinas Siratal Mustaqim, untuk menghargai petunjuk yang terpelihara. Hafaz surah pendek. Mulakan dengan surah Al-Ikhlas untuk menyertai tradisi hufaz. Pelajar kiraat, dengar bacaan Hafs dan Warsh untuk memahami kepelbagaian terpelihara. Baca surah Al-Hijr, renungkan ayat 19 untuk yakin pada pemeliharaan ilahi. Rujuk sumber, pelajar tafsir Al-Jalalain atau atradcode.com untuk ijaz adadi berkaitan. Seruan untuk Anda mulakan sekarang. Baca surah Al-Fatihah, renungkan ketulenan Al-Quran, dan sertai tradisi penghafazan. Kongsikan pengalaman Anda di ruangan komen. Bagaimana Anda menghargai pemeliharaan Al-Quran. Sertai kami menghayati mukjizat ini. Doa penutup, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran Al-Azim rabi'a qalbi, wa nur sadri wa jala' huzni wa dahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran musim bunga hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesedihanku, dan pelenyap kebimbanganku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Al-Quran, keajaiban ketidakmampuan ditiru. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran adalah mukjizat ilahi yang menyerlah bukan hanya melalui nombodadi, pemeliharaan, atau panduan sosial, tetapi juga melalui ketidakmampuan ditirunya. Diturunkan kepada Rasulullah SAW, Al-Quran mencabar manusia menghasilkan sesuatu sepertinya. Namun tiada yang berjaya membuktikan keilahiannya, seperti firman Allah dalam surah Al-Isra, katakanlah, sekiranya manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. Marilah kita mendalami keajaiban ketidakmampuan ditiru Al-Quran. Gambar, kaligrafi Al-Quran dengan ayat surah Al-Isra. Ayat 88. Kredit Unsplash, keunggulan bahasa Al-Quran. Al-Quran adalah puncak kesusastraan, menggabungkan keindahan bahasa, irama dan ketepatan yang tiada bandingan. Berikut adalah aspek keajaiban linguistiknya. Irama dan simetri. Surah Ar-Rahman, mengulang Fabiai ali rabbikuma tukaziban, 31 kali, mencipta irama yang memukau hati dan akal. Ketepatan diksi. Surah Al-Kahf, menggunakan perkataan tepat untuk kisah Ashabul Kahfi, menunjukkan kehalusan bahasa yang mustahil ditiru. Kepadatan makna, surah Al-Ikhlas, 12/4, dengan hanya 15 perkataan, meringkaskan tauhid dengan sentiada puisi Arab dapat menandingi. Kesan psikologi, surah Ad-Duha, menghibur Rasulullah SAW dengan gaya bahasa yang lembut, menunjukkan kuasa emosi Al-Quran. Keunggulan ini, seperti cabaran dalam surah Hud Glass, menjemput manusia menghasilkan 10 surah serupa, namun semua gagal. Gambar infografik irama surah Ar-Rahman dengan 31 pengulangan. Kredit, Canva. Cabaran intelektual Al-Quran. Al-Quran bukan hanya unggul dalam bahasa, tetapi juga dalam kandungan intelektual yang mencabar akal manusia. Berikut adalah keajaiban intelektualnya. Ilmu gaib, surah Ar-Rum, 30:24, meramalkan kemenangan Rom ke atas Parsi, terbukti pada 6:27 menunjukkan pengetahuan ilahi. Konsistensi dalaman, Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, tiada percanggahan. Surah An-Nisa 42, walaupun merangkumi pelbagai topik. Panduan universal, surah Al-Baqarah 2:2, menyatakan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, merangkumi akidah, hukum, dan akhlak untuk semua zaman. Fakta saintifik, surah Al-Muminun 23:11, menerangkan embriologi dengan tepat, fakta yang hanya disahkan oleh sains modern. Cabaran ini, seperti dalam surah Al-Baqarah 2:3, menjemput manusia menghasilkan satu surah serupa, namun tiada yang mampu. Hubungan dengan ijaz adadi dan teori kerangka Quran, ketidakmampuan ditiru Al-Quran melengkapi ijaz adadi. Contohnya, simetri dunia dan akhirat, 112 kali setiap satu bab satu ijaz adadi, menunjukkan ketelitian bahasa yang menyokong inimitability. Teori kerangka Quran pula menyerlahkan susunan surah, seperti Al-Fatihah, kunci tauhid, hingga An-Nas, doa perlindungan, yang teratur dengan sempurna, menambah dimensi intelektual yang tiada tandingan. Gabungan ini membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat lengkap, seperti dalam surah Al-Ma'idah 5:3. Gambar seni kaligrafi surah Al-Baqarah 2:3 tentang cabaran satu surah.
Kredit, Unsplash. Cara menghayati keajaiban ini. Berikut adalah amalan untuk menghargai mukjizat ketidakmampuan ditiru Al-Quran. Baca surah Al-Fatihah. Setiap pagi, renungkan Ihdinas Siratal Mustaqim untuk menghargai keindahan bahasanya. Dengar surah Ar-Rahman. Dengar dengan tajwid untuk rasai irama 31 pengulangan 5 Pelajari surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas untuk kagum kepada maknanya. Renung cabaran. Baca surah Al-Isra untuk memahami ketidakmampuan ditiru. Rujuk sumber. Pelajar tafsir Al-Jalalain atau www.thequrancode.com untuk ijaz adadi berkaitan. Seruan untuk Anda mulakan sekarang. Baca surah Al-Fatihah, keindahan Al-Quran, dan renungkan cabarannya. Kongsikan pengalaman Anda di ruangan komen, ayat atau surah mana yang paling menarik Anda. Sertai kami menghayati mukjizat Al-Quran. Doa penutup, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran Al-Azim Rabi'a Qalbi, wa nur sadri, wa jala' huzni, wa dahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran musim bunga hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesedihanku, dan pelenyap kebimbanganku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Al-Quran, keajaiban relevansi universal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran adalah mukjizat abadi yang bukan hanya unggul melalui nombodi, pemeliharaan, atau keindahan bahasa, tetapi juga melalui relevansinya yang universal. Diturunkan sebelum 400 tahun lalu, Al-Quran kekal sebagai panduan untuk semua zaman, budaya dan keperluan manusia, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah 22. Kitab Al-Quran ini tidak keraguan adanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Marilah kita mendalami keajaiban relevansi universal Al-Quran. Gambar Al-Quran di tangan pelbagai budaya dari seluruh dunia. Kredit Splash. Relevansi untuk semua zaman. Al-Quran menangani cabaran manusia yang kekal relevan, dari zaman jahiliyah hingga era digital. Berikut adalah contoh keajaiban ini. Panduan etika, surah Al-Hujurat, mengajar persamaan manusia, relevan dalam menangani diskriminasi modern seperti rasisme. Keseimbangan hidup, surah Al-Baqarah 2, mendoakan kebaikan dunia dan akhirat, mengimbangi materialisme dan kerohanian hari ini. Keadilan sosial, surah An-Nisa, 65, memerintahkan keadilan walaupun menentang diri sendiri, panduan untuk sistem perundangan modern. Kesehatan mental, surah Asy-Syarh 94-56, menjanjikan kemudahan selepas kesusahan, menawarkan harapan dalam dunia penuh tekanan. Seperti dinyatakan dalam surah Ibrahim 16:1, Al-Quran membawa manusia dari kegelapan kepada cahaya, relevan untuk setiap era. Gambar infografik tema universal Al-Quran seperti tauhid dan keadilan. Kredit Canva, relevansi untuk semua budaya dan keperluan Al-Quran, merangkumi panduan yang sesuai untuk pelbagai budaya dan keperluan individu. Berikut adalah aspek keajaiban ini. Tauhid universal. Surah Al-Ikhlas 111-4 mengajar keesaan Allah, menyatukan umat manusia di bawah satu akidah, tanpa mengira budaya. Flexibility hukum. Surah Al-Ma'idah mengiktiraf kepelbagaian umat, membenarkan adat setempat selagi selari dengan syariat. Panduan individu. Surah Al-Fatihah 1:5 memohon hidayah, relevan untuk individu mencari makna hidup dalam konteks pribadi. Kesejahteraan komuniti, surah At-Taubah 90 mewajibkan zakat, menyokong kebajikan sosial di setiap masyarakat. Seperti firman dalam surah Al-Anbiya 27, Al-Quran adalah rahmat bagi seluruh alam, merangkumi semua umat. Hubungan dengan ijaz adadi dan teori kerangka Quran. Relevansi universal Al-Quran menyokong ijaz adadi. Contohnya pengulangan dunia dan akhirah. 12 kali setiap satu, bab ijaz adadi, mengajar keseimbangan hidup, relevan untuk semua zaman. Teori kerangka Quran menyerlahkan susunan surah seperti Al-Fatihah, Tauhid, hingga An-Nas perlindungan, yang dirancang untuk memenuhi keperluan rohani dan sosial manusia secara universal. Gabungan ini membuktikan Al-Quran sebagai panduan lengkap, seperti dalam surah Al-Ma'idah. Gambar, seni kaligrafi surah Al-Anbiya 21:17 tentang rahmat alam. Kredit Unsplash, cara menghayati keajaiban ini. Berikut adalah amalan untuk menghargai mukjizat relevansi universal Al-Quran. Baca surah Al-Fatihah setiap pagi. Renungkan Ihdinas Siratal Mustaqim Samnuam untuk hidayah pribadi. Baca surah Al-Hujurat, amalkan ayat 4-11 untuk menghormati kepelbagaian budaya. Amal zakat, laksanakan zakat, surah At-Taubah 90 untuk menyokong komuniti Anda. Renung surah Asy-Syarh, baca ayat 94-6 untuk harapan dalam cabaran hidup.
Rujuk sumber, pelajar tafsir Al-Jalalain atau Quran.com untuk ijaz adadi berkaitan. Seruan untuk Anda. Mulakan sekarang. Baca surah Al-Fatihah, baca panduan Universal Al-Quran, dan amalkan ajarannya. Kongsikan pengalaman Anda di ruangan komen, ayat mana yang paling relevan untuk hidup Anda. Sertai kami menghayati mukjizat Al-Quran. Doa penutup. Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran Al-Azim Rabi'a Qalbi, wa Nur Sadri, wa Jala'a Huzni, wa Dahaba Hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran musim bunga hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesedihanku, dan pelenyap kebimbanganku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Al-Quran, keajaiban panduan akhlak dan etika. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran adalah mukjizat ilahi, yang bukan hanya menyerlah melalui nombor, pemeliharaan, atau relevansi universal, tetapi juga melalui panduan akhlak dan etika yang membentuk pribadi mulia. Al-Quran mengajar nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan, mengubah individu dan masyarakat, seperti firman Allah dalam surah Al-Mu'minun 2:1-2. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yang khusyuk dalam solat mereka. Marilah kita mendalami keajaiban akhlak dan etika Al-Quran. Gambar. Orang membantu sesama manusia, mencerminkan akhlak Qurani. Kredit Unsplash. Keajaiban panduan akhlak Al-Quran. Al-Quran menyediakan prinsip akhlak yang membentuk pribadi mulia, relevan untuk semua manusia. Berikut adalah contoh keajaiban ini. Kejujuran. Surah Al-Baqarah memerintahkan untuk tidak menyembunyikan kebenaran, memupuk integriti dalam kehidupan. Kasih sayang. Surah Ar-Rum menyebut cinta dan kasih dalam perkawinan, menekankan hubungan penuh rahmat. Kesabaran. Surah Al-Baqarah mengajar sabar dan solat sebagai penyelamat dalam ujian, seperti ditunjukkan oleh Nabi Yusuf. 15 Wilhaburu. Keampunan. Surah Ash-Shura menggalakkan memaafkan walaupun dibenarkan membalas, memupuk akhlak tinggi. Prinsip ini, seperti dinyatakan dalam surah Al-Ahzab, menjadikan Rasulullah SAW teladan akhlak yang diilhamkan Al-Quran. Gambar. Infografik nilai akhlak Al-Quran seperti kejujuran dan kasih sayang. Kredit Canva. Keajaiban etika sosial Al-Quran. Al-Quran menggariskan etika sosial yang memastikan keharmonian masyarakat. Berikut adalah aspek keajaiban ini. Keadilan. Surah An-Nisa ayat 35 memerintahkan keadilan walaupun menentang keluarga, asas kepada masyarakat adil. Amanah. Surah Al-Mu'minun 88 menekankan menjaga amanah, penting dalam urusan perniagaan dan sosial. Hormat kepada ibu bapa. Surah Al-Isra 24 memerintahkan berbuat baik kepada ibu bapa, nilai universal yang mengukuhkan keluarga. Kemurahan hati. Surah Al-Baqarah 22 menggambarkan ganjaran bersedekah, memupuk budaya dermawan. Etika ini, seperti firman dalam surah Al-Hujurat bab 11, mencegah fitnah dan gibah, membentuk komuniti berakhlak. Hubungan dengan ijaz adadi dan teori kerangka Quran. Panduan akhlak dan etika Al-Quran berkait dengan ijaz adadi. Contohnya pengulangan solat dan zakat, 82 kali setiap satu, bab 11 ijaz adadi, menekankan ibadah dan kebajikan, menyokong akhlak sosial. Teori kerangka Quran menyerlahkan susunan surah, seperti Al-Mu'minun dan Al-Hujurat, etika sosial, yang dirancang untuk membentuk pribadi dan masyarakat mulia. Gabungan ini membuktikan Al-Quran sebagai panduan holistik, seperti dalam surah Al-Ma'idah. Gambar. Seni kaligrafi. Surah Al-Hujurat 9:11 tentang etika sosial. Kredit Unsplash. Cara menghayati keajaiban ini. Berikut adalah amalan untuk mengamalkan mukjizat akhlak dan etika Al-Quran. Baca surah Al-Fatihah setiap pagi, renungkan ihdinas siratal mustaqim untuk akhlak lurus. Baca surah Al-Hujurat, amalkan ayat 49-11 untuk elak fitnah dan gibah. Amal sedekah, laksanakan sedekah seperti dalam surah Al-Baqarah untuk kemurahan hati. Renung surah Al-Mu'minun, baca ayat 23-11 untuk mencontohi sifat mukmin. Rujuk sumber, pelajar tafsir Al-Jalalain atau Quran.com untuk ijaz adadi berkaitan. Seruan untuk Anda. Mulakan sekarang. Baca surah Al-Fatihah, amalkan akhlak Qurani, dan renungkan panduan etikanya. Kongsikan pengalaman Anda di ruangan komen. Nilai akhlak mana yang paling memberi inspirasi? Sertai kami menghayati mukjizat Al-Quran. Doa penutup. Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran Al-Azim Rabi'a Qalbi, wa Nur Sadri, wa Jala'a Huzni, wa Dahaba Hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran musim bunga hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesedihanku, dan pelenyap kebimbanganku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mukjizat Al-Quran, keajaiban kesan peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran adalah mukjizat ilahi yang bukan hanya menyerlah melalui nombor ijaz adadi, akhlak, atau ketidakmampuan ditiru, tetapi juga melalui kesannya yang mendalam terhadap peradaban. Dari zaman jahiliyah hingga era global, Al-Quran membentuk tamadun Islam yang cemerlang dalam sains, tadbir urus, dan budaya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Alaq, Mabtung Namal Sapel, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Marilah kita mendalami keajaiban kesan peradaban Al-Quran. Gambar Masjid Cordoba, simbol tamadun Islam yang diilhamkan Al-Quran. Kredit, sumbangan Al-Quran kepada sains dan pengetahuan. Al-Quran menggalakkan kemajuan pencarian ilmu, menjadi pemangkin sains dalam tamadun Islam. Berikut adalah contoh keajaiban ini. Seruan kepada ilmu, surah Al-Alaq, 95, memerintahkan Iqra, bacalah, mengilhamkan tradisi keilmuan seperti Bait al-Hikmah di Baghdad. Astronomi, surah Yasin, menyebut orbit matahari dan bulan, mendorong sarjana seperti Al-Batani mengkaji astronomi. Perubatan, surah An-Nahl, merujuk madu sebagai penyembuh, merujuk kepada kajian perubatan oleh Ibnu Sina. Matematik, prinsip keadilan dalam surah An-Nisa, tentang warisan memerlukan pengiraan tepat, menyokong perkembangan aljabar oleh Al-Khwarizmi. Seperti dinyatakan dalam surah Al-Zumar, Al-Quran memuji orang yang berilmu, membawa kemajuan peradaban. Gambar, infografik sumbangan tamadun Islam dalam sains dan matematik. Kredit, Canva. Kesan Al-Quran terhadap tadbir urus dan budaya. Al-Quran membentuk sistem tadbir urus yang adil dan budaya yang kaya, menyumbang kepada tamadun dunia. Berikut adalah aspek keajaiban ini. Tadbir urus adil. Surah Al-Maidah 58 memerintahkan keadilan, mengilhamkan sistem khilafah yang menegakkan keadilan sosial di Andalusia. Hak asasi, surah Al-Isra 1270, menghormati maruah manusia, mempengaruhi piagam hak seperti piagam Madinah oleh Rasulullah SAW. Seni dan budaya, surah Ar-Rahman, dengan irama puitisnya mengilhamkan kaligrafi, seni bina masjid seperti Hagia Sophia, dan puisi Islamik. Perdagangan beretika, surah Al-Baqarah 77, melarang riba, memupuk ekonomi beretika yang menyumbang kepada kemakmuran Empire Umayyah. Seperti firman dalam surah Al-Anbiya 70, Al-Quran adalah rahmat yang menyumbang kepada peradaban global. Hubungan dengan ijaz adadi dan teori kerangka Quran. Kesan peradaban Al-Quran berkait dengan ijaz adadi. Contohnya, pengulangan ilmu pengetahuan 105 kali, bab 12 ijaz adadi, menekankan ilmu, menyokong kemajuan sains. Teori kerangka Quran menyerlahkan susunan surah, seperti Al-Alaq seruan ilmu, dan Al-Maidah, tadbir urus, yang dirancang untuk membentuk tamadun berasaskan tauhid dan keadilan. Gabungan ini membuktikan Al-Quran sebagai panduan peradaban, seperti dalam surah Al-Maidah 5 it. Gambar, seni kaligrafi, surah Al-Alaq 91 tentang seruan membaca. Kredit, Unsplash. Cara menghayati keajaiban ini. Berikut adalah amalan untuk menghargai mukjizat kesan peradaban Al-Quran. Baca surah Al-Fatihah setiap pagi, renungkan Ihdinas Siratal Mustaqim untuk menyumbang kepada masyarakat. Baca surah Al-Alaq, renungkan ayat 961-5 untuk semangat mencari ilmu. Amal keadilan, laksanakan keadilan seperti dalam surah Al-Maidah dalam kehidupan harian. Hargai seni Islam, lawati masjid atau pelajar kaligrafi untuk menghargai budaya Qurani. Rujuk sumber, pelajar tafsir Al-Jalalain atau weluludqurancode.com untuk ijaz adadi berkaitan. Seruan untuk Anda mulakan sekarang. Baca surah Al-Fatihah, renungkan kesan Al-Quran terhadap peradaban, dan amalkan ajarannya. Kongsikan pengalaman Anda di ruangan komen, sumbangan Qurani mana yang paling menginspirasikan Anda. Sertai kami menghayati mukjizat Al-Quran. Doa penutup, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran azim rabi aqalbi, wa nur sadri wa jala' huzni, wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran musim bunga hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesedihanku, dan pelenyap kebimbanganku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Al-Quran, keajaiban kebangkitan rohani, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran adalah mukjizat ilahi yang bukan hanya menyerlah melalui nombor, kesan peradaban, atau panduan akhlak, tetapi juga melalui kuasanya membangkitkan rohani manusia. Al-Quran menyentuh hati, mengilhamkan iman, dan menyembuhkan jiwa, seperti firman Allah dalam surah Al-Isra, 11. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Marilah kita mendalami keajaiban kebangkitan rohani Al-Quran. Gambar, seseorang berdoa dengan Al-Quran di tangan, mencerminkan kebangkitan rohani. Unsplash, kuasa Al-Quran mengilhamkan iman dan takwa. Al-Quran mempunyai keupayaan unik untuk menyalakan iman dan memupuk takwa dalam hati. Berikut adalah contoh keajaiban ini. Ketakwaan melalui Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dirumantuja, memohon hidayah, membangkitkan kesadaran akan hubungan dengan Allah. Kesan Surah Al-Mulk, Surah Al-Mulk, mengingatkan kematian dan ujian hidup, mendorong takwa dan zikir malam. Kekaguman Surah Ar-Rahman, Surah Ar-Rahman liblevis, dengan pengulangan, Fabiayi alai rabbikuma tukaziban, membawa kesyukuran dan keimanan. Peringatan Surah Al-Zalzalah, Surah Al-Zalzalah 78, mengingatkan setiap amal dihitung, memupuk kesadaran rohani. Seperti dinyatakan dalam Surah Al-Anfal, Al-Quran membuat hati bergetar apabila Allah disebut, menguatkan iman. Gambar, infografik kesan rohani Surah Ar-Rahman dengan 31 pengulangan. Kredit, Canva, penyembuhan jiwa melalui Al-Quran. Al-Quran adalah penawar rohani, menyembuhkan hati yang luka dan membimbing jiwa yang sesat. Berikut adalah aspek keajaiban ini. Surah Ad-Duha, Surat 11, menghibur Rasulullah SAW dalam kesedihan, menawarkan harapan kepada sesiapa dalam duka. Surah Ash-Shar, Surah Ash-Shar, Surat 5-6, menjanjikan kemudahan selepas kesusahan, menguatkan jiwa menghadapi cabaran. Perlindungan Surah Al-Falaq, Surah Al-Falaq, Strike Labbars Talim, melindungi dari kejahatan, memberikan ketenangan rohani. Saya Muslim Plus. Ketenangan Surah Yusuf, Surah Yusuf of 6, mengajar bergantung kepada Allah dalam kesusahan, menyembuhkan hati yang patah. Seperti firman dalam Surah Yunus, Al-Quran adalah penawar bagi apa yang ada dalam dada. Hubungan dengan ijaz adadi dan teori kerangka Quran, kebangkitan rohani Al-Quran berkait dengan ijaz adadi. Contohnya, pengulangan malaikat dan syaitan, 60 kali setiap satu, bab 2 ijaz adadi, mencerminkan keseimbangan rohani, menyokong kesan rohani Al-Quran. Teori kerangka Quran menyerlahkan susunan surah, seperti Al-Fatihah, permulaan hidayah, hingga An-Nas, penutup perlindungan, yang dirancang untuk membangkitkan jiwa secara beransur-ansur. Gabungan ini membuktikan Al-Quran sebagai panduan rohani lengkap, seperti dalam Surah Al-Ma'idah, 5. Gambar, seni kaligrafi, Surah Al-Isra 11-22, tentang penawar rohani, Unsplash. Cara menghayati keajaiban ini. Berikut adalah amalan untuk merasai mukjizat kebangkitan rohani Al-Quran. Baca Surah Al-Fatihah. Setiap pagi, renungkan Ihdinas Siratal Mustaqim untuk memperbaharui iman. Baca Surah Al-Mulk malam. Renungkan ayat 62 untuk takwa dan perlindungan. Sunan Tirmizi 299. Dengar Surah Ar-Rahman. Dengar dengan tajwid untuk kesyukuran rohani. Surah Ar-Rahman 15-11. Renung Surah Ad-Duha. Baca ayat 9-11 untuk penyembuhan emosi dalam kesusahan. Rujuk sumber, pelajar tafsir Al-Jalalain atau qurancode.com untuk ijaz adadi berkaitan. Seruan untuk Anda, mulakan sekarang. Baca Surah Al-Fatihah, rasai kebangkitan rohani Al-Quran, dan amalkan ajarannya. Kongsikan pengalaman Anda di ruangan komen, surah mana yang paling menyentuh hati Anda. Sertai kami menghayati mukjizat Al-Quran. Doa penutup, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran Al-Azim rabi'a qalbi, wa nur sadri, wa jala'a huzni, wa dahaba hami. Ya Allah, jadikan Al-Quran musim bunga hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesedihanku, dan pelenyap kebimbanganku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Al-Quran, keajaiban pengaruh pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran adalah mukjizat ilahi yang bukan hanya menyerlah melalui nombor, kebangkitan rohani atau kesan peradaban, tetapi juga melalui dorongannya terhadap pendidikan. Al-Quran mengilhamkan pencarian ilmu, pemikiran kritis, dan perkembangan intelektual, seperti firman Allah dalam Surah Al-Alaq 91, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Marilah kita mendalami keajaiban pengaruh pendidikan Al-Quran. Gambar, pelajar membaca Al-Quran di perpustakaan tradisional Islam. Kredit Unsplash. Dorongan Al-Quran terhadap pencarian ilmu Al-Quran menyeru umat manusia untuk mencari ilmu, menjadi asas kepada tradisi pendidikan Islam. Berikut adalah contoh keajaiban ini. Seruan membaca, Surah Al-Alaq 15, memerintahkan Iqra, menggalakkan pembelajaran dan penyelidikan, mengilhamkan institusi seperti Bait Al-Hikmah. Kedudukan ilmu, Surah Al-Zumar, Tikus Myanmar, Sinman, memuji orang berilmu,
mendorong umat Islam menubuhkan universiti awal seperti Al-Azhar, Sinala 70M. Ilmu alam, Surah Al-Ghashiyah, 88 Alerts Plus, mengajak merenung ciptaan Allah seperti unta dan langit, memupuk kajian sains semula jadi. Hikmah dalam kisah, Surah Yusuf, Risats Wusles, menyatakan kisah Nabi mengandungi pelajaran, menggalakkan analisis sejarah dan naratif. Seperti dinyatakan dalam Surah Al-Mujadilah, 58-11, Allah meninggikan darjat orang berilmu, menjadikan ilmu sebagai keutamaan. Gambar, infografik seruan Al-Quran kepada ilmu seperti Surah Al-Alaq. Kredit, Canva. Pemikiran kritis dan perkembangan intelektual. Al-Quran menggalakkan pemikiran kritis dan intelektual, membentuk minda yang tajam dan berhikmah. Berikut adalah aspek keajaiban ini. Ta'ami. Tadabur, Surah Al-Muminun, Wabmo, memerintahkan merenung ayat-ayat Allah, memupuk analisis mendalam seperti dalam tafsir Ibnu Katsir. Pertanyaan logik, Surah Al-Baqarah 2 menjawab soalan tentang kamar dengan logik, mengajar pendekatan rasional dalam hukum. Debat beretika, Surah An-Nahl, mengajar berdakwah dengan hikmah dan hujah baik, memupuk dialog intelektual, kreativiti intelektual. Surah Al-Baqarah, memuji hikmah, mengilhamkan pemikir seperti Al-Ghazali dalam falsafah dan teologi. Seperti firman dalam Surah Al-Ankabut, Al-Quran mengajak manusia mengembara dan berfikir tentang ciptaan Allah, memupuk intelektualisme, hubungan dengan ijaz adadi dan teori kerangka Quran. Pengaruh pendidikan Al-Quran berkait dengan ijaz adadi. Contohnya, pengulangan ilm, pengetahuan 105 kali bab 2 adadi, menekankan kepentingan ilmu, menyokong budaya pembelajaran. Teori kerangka Quran menyerlahkan susunan surah, seperti Al-Alaq, seruan ilmu, hingga Al-Bayyinah, bukti kebenaran, yang dirancang untuk memupuk perkembangan intelektual dan rohani. Gabungan ini membuktikan Al-Quran sebagai panduan pendidikan holistik, seperti dalam Surah Al-Ma'idah 5:3. Gambar, seni kaligrafi, Surah Al-Zumar 39 tentang keutamaan kredit, unsplash. Cara menghayati keajaiban ini. Berikut adalah amalan untuk merasai mukjizat pengaruh pendidikan Al-Quran. Baca Surah Al-Fatihah setiap pagi, renungkan Ihdinas Siratal Mustaqim, 1 Mam, untuk semangat belajar. Baca Surah Al-Alaq, renungkan ayat 945 untuk motivasi mencari ilmu. Amal tadabur, renung ayat Surah Al-Muminun, Globoban untuk pemikiran kritis. Pelajar tafsir, baca tafsir Al-Jalalain untuk memahami ayat seperti Surah Yusuf. Rujuk sumber, lawati wabulogod.com untuk ijaz adadi berkaitan ilmu. Seruan untuk Anda, mulakan sekarang. Baca Surah Al-Fatihah, kejar ilmu dengan inspirasi Al-Quran, dan renungkan ajarannya. Kongsikan pengalaman Anda di ruangan komen. Ayat mana yang memotivasikan pembelajaran Anda? Sertai kami menghayati mukjizat Al-Quran. Doa penutup. Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran abe qalbi, wa nur sadri, wa jala huzni wa dahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran musim bunga hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesedihanku, dan pelenyap kebimbanganku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Al-Quran, keajaiban kuasa penyatuan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran adalah mukjizat ilahi yang bukan hanya menyerlah melalui nombor, pendidikan, atau kebangkitan rohani, tetapi juga melalui kuasanya menyatukan umat manusia. Al-Quran mengikat hati pelbagai bangsa, budaya dan zaman di bawah panji Tauhid, membentuk ummah global, seperti firman Allah dalam surah Al-Hujurat, Labadza. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali. Marilah kita mendalami keajaiban kuasa penyatuan Al-Quran. Gambar, umat Islam pelbagai bangsa solat bersama di Masjidil Haram. Kredit, Unsplash. Penyatuan melalui Tauhid dan ibadah Al-Quran menyatukan umat melalui akidah Tauhid dan ibadah yang universal. Berikut adalah contoh keajaiban ini. Tauhid universal, Surah Al-Ikhlas 12:4, mengajar keesaan Allah, menyatukan umat tanpa mengira latar belakang budaya. Solat berjemaah, Surah Al-Baqarah memerintahkan solat, di mana umat Islam solat menghadap Ka'bah, simbol penyatuan global. Haji, Surah Al-Hajj, menyeru haji, mengumpulkan jutaan umat di Mekah setiap tahun, menunjukkan persaudaraan Islam. Zakat, Surah At-Taubah 10, mewajibkan zakat, menyatukan umat melalui kebajikan sosial dan solidarity. Seperti dinyatakan dalam surah Ali Imran, Al-Quran adalah tali Allah yang menyatakan umat agar tidak berpecah. Gambar, infografik ibadah penyatuan seperti solat dan haji.
Kredit Canva Penyatuan Merentasi Budaya dan Zaman Al-Quran mengatasi sempadan budaya dan zaman, memupuk persaudaraan sejagat. Berikut adalah aspek keajaiban ini. Persamaan manusia, Surah Al-Hujurat 19, menegaskan persamaan, menghapuskan diskriminasi kaum, menyatukan umat seperti di Piagam Madinah. Bahasa Al-Quran, Surah Yusuf 12:2 menyebut Al-Quran dalam bahasa Arab yang jelas, namun mesejnya diterjemah ke pelbagai bahasa, menyatukan dunia. Kisah Nabi, Surah Al-Anbiya 21:19 meriwayatkan nabi-nabi, menyatukan umat melalui naratif keimanan yang universal. Panduan abadi, Surah Al-Baqarah 2, menyatakan Al-Quran sebagai petunjuk, relevan untuk menyampaikan generasi dari abad ke-7 hingga kini. Seperti firman dalam Surah Al-Ma'idah, Al-Quran menghormati kepelbagaian sambil menyatukan umat di bawah syariat ilahi. Hubungan dengan ijaz adadi dan teori kerangka Quran, kuasa penyatuan Al-Quran berkait dengan ijaz adadi. Contohnya, pengulangan solat dan kat, 82 kali setiap satu, bab 11, ijaz adadi, menekankan ibadah yang menyatukan umat secara rohani dan sosial. Teori kerangka Quran menyerlahkan susunan surah, seperti Al-Hujurat, etika penyatuan, dan Ali Imran persaudaraan, yang dirancang untuk memupuk perpaduan ummah. Gabungan ini membuktikan Al-Quran sebagai panduan penyatuan holistik, seperti dalam Surah Al-Ma'idah 5. Seni kaligrafi Surah Ali Imran 3:13 tentang tali Allah. Kredit Unsplash, cara menghayati keajaiban ini. Berikut adalah amalan untuk merasai mukjizat kuasa penyatuan Al-Quran. Baca Surah Al-Fatihah setiap pagi. Renungkan Ihdinas Siratal Mustaqim untuk menyatukan hati dengan ummah. Baca Surah Al-Hujurat, amalkan ayat 49:11 untuk menghormati kebagaian dan membentuk perpaduan. Solat berjemaah, sertai solat jemaah seperti dalam Surah Al-Baqarah untuk rasa persaudaraan. Amal zakat, laksanakan zakat, Surah At-Taubah 9:60 untuk menyokong ummah. Rujuk sumber, lawati QuranYodCode.com untuk ijaz adadi berkaitan penyatuan. Seruan untuk Anda, mulakan sekarang, baca Surah Al-Fatihah, amalkan ajaran penyatuan Al-Quran, dan renungkan keajaibannya. Kongsikan pengalaman Anda di ruangan komen, bagaimana Al-Quran menyatukan Anda dengan ummah. Sertai kami menghayati mukjizat Al-Quran. Doa Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran Al-Azim rabi'a qalbi, wa nur sadri, wa jala' huzni, wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran musim bunga hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesedihanku, dan pelenyap kebimbanganku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Al-Quran. Ijaz adadi bab 52, keseimbangan malaikat dan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran adalah mukjizat ilahi yang menyerlah melalui ijaz adadi keajaiban nombor, terutama dalam bab 52, yang mengetengahkan keseimbangan perkataan malaikat dan syaitan, masing-masing disebut 68 kali. Pola ini mencerminkan ketelitian ilahi dalam menggambarkan dualiti rohani, seperti firman Allah dalam surah An-Nas, 4:6, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi dari jin dan manusia. Marilah kita mendalami keajaiban ijaz adadi, bab 52 dan pelajaran rohaninya. Gambar seni kaligrafi perkataan malaikat dan syaitan dengan latar Al-Quran. Unsplash, keajaiban pola malaikat dan syaitan. Dalam ijaz adadi bab 52, Al-Quran menunjukkan pola menakjubkan, di mana perkataan malaikat, dan syaitan disebut tepat 68 kali setiap satu. Berikut adalah butiran keajaiban ini. Pengulangan tepat, malaikat muncul 68 kali, contohnya dalam surah Al-Baqarah 2:98, dan syaitan juga 68 kali, seperti dalam surah Al-An'am 6:12. Keseimbangan ini melambangkan dualiti antara kebaikan dan kejahatan. Konteks berpasangan, ayat-ayat ini sering menonjolkan peranan malaikat sebagai pembawa wahyu, surah An-Nahl 92, dan syaitan sebagai pencetus godaan, surah Maryam 19:11. Ketelitian ilahi, pengulangan ini terpelihara dalam Qiraat Hafs, membuktikan pemeliharaan Al-Quran, surah Al-Hijr 9. Makna rohani, pola ini mengingatkan umat Islam tentang perjuangan rohani, melawan godaan syaitan dengan bimbingan ilahi, seperti dalam surah Al-Falaq 5. Keseimbangan ini, seperti dinyatakan dalam surah Al-An'am 6:12, menunjukkan ketepatan Al-Quran dalam menggambarkan cabaran iman. Gambar, infografik keseimbangan malaikat dan syaitan dengan 68 pengulangan. Kredit Canva. Makna rohani keseimbangan, ini pola malaikat dan syaitan membawa pelajaran rohani yang mendalam. Perjuangan rohani,
Pengulangan 68 kali mengingatkan kita tentang pertempuran antara kebaikan dan kejahatan syaitan, memerlukan istiqamah. Surah An-Nas surah 11 verse 6. Perlindungan ilahi. Surah Al-Falaq, ayat 11-5, mengajar kita memohon perlindungan dari godaan syaitan, menyerahkan peranan malaikat sebagai pelindung. Kesedaran iman. Surah Al-Baqarah menegaskan malaikat sebagai pembawa rahmat, mendorong kita menguatkan iman melawan bisikan syaitan. Tanda kebesaran Allah. Ketepatan 68 kali membuktikan Al-Quran adalah kalam Allah, mengajak tadabbur 23. Pola ini mengajak kita mencari perlindungan Allah, seperti diperintahkan dalam surah Al-Mu'minun 2:50. Hubungan dengan teori kerangka Quran. Ijaz Adadi, bab 52 melengkapi teori kerangka Quran, yang menyerlahkan susunan Al-Quran sebagai panduan rohani. Keseimbangan malaikat syaitan menyokong struktur surah seperti Al-Fatihah, doa hidayah, hingga An-Nas, perlindungan daripada syaitan, yang mengajar perjuangan iman. Ketelitian ini terpelihara sejak kompilasi Uthman, Sahih Bukhari, nomor 9, menegaskan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi, seperti dalam surah Al-Ma'idah. Gambar, seni kaligrafi, surah An-Nas, surah 14 verse 6 tentang perlindungan daripada syaitan. Kredit, Unsplash. Cara menghayati keajaiban ini. Berikut adalah amalan untuk menghargai mukjizat Ijaz Adadi. Bab 52, baca surah Al setiap pagi, renungkan Ihdinas Siratal Mustaqim, untuk perlindungan daripada godaan. Baca surah Al-Falaq dan An-Nas, amalkan ayat 112-5 dan surah 11-6 setiap malam untuk perlindungan. Sahih Muslim, lama 11. Renung surah Al-Baqarah, baca ayat 248 untuk menghargai peranan malaikat dalam iman. Amal zikir. Berzikir selepas solat untuk mengelak bisikan syaitan. Surah An-Nas sumber. Rujuk sumber, lawati qurantold.com untuk meneroka Ijaz Adadi malaikat syaitan. Seruan untuk Anda, mulakan sekarang. Baca surah Al-Fatihah, renungkan keseimbangan malaikat dan syaitan, dan amalkan ajaran Al-Quran. Kongsikan pengalaman Anda di ruangan komen. Bagaimana pola ini menguatkan iman Anda? Sertai kami menghayati mukjizat Al-Quran. Doa penutup, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran Al-Azim rabi'a qalbi wa nur sadri wa jala'a huzni wa dahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran musim bunga hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesedihanku, dan pelenyap kebimbanganku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Al-Quran, Ijaz Adadi bab 53, keajaiban perkataan Yaum Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran adalah mukjizat ilahi yang menyerlah melalui ijaz aiban nombor, terutama dalam bab 53, yang mengetengahkan perkataan Yaum, hari, disebut tepat 365 kali, selari dengan bilangan hari dalam tahun Suria. Pola ini mencerminkan ketelitian ilahi, seperti firman Allah dalam surah Al-A'raf 7. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang mencipta langit dan bumi dalam 6 hari. Marilah kita mendalami keajaiban Ijaz Adadi bab 53 dan pelajaran rohaninya. Gambar, seni kaligrafi perkataan Yaum dengan latar kalender Suria. Kredit Unsplash. Keajaiban pola Yaum, dalam Ijaz Adadi, Al-Quran menunjukkan pola menakjubkan dalam mana perkataan Yaum, hari, disebut tepat 365 kali, sepadan dengan bilangan hari dalam 1 tahun Suria. Berikut adalah butiran keajaiban ini. Pengulangan tepat. Yaum muncul di 65 kali, contohnya dalam surah Al-Baqarah 280 dan surah Al-Ma'arij 24, mencerminkan kitaran masa tahunan. Konteks masa, ayat-ayat ini sering merujuk masa, seperti hari penciptaan, surah Al-A'raf 4, atau hari kiamat, surah Al-Zalzalah. Ketelitian ilahi, bilangan 365 terpelihara dalam Qiraat Hafs, menunjukkan pemeliharaan Al-Quran, surah Al-Hijr 15 verse. Makna universal, pola ini mengingatkan umat Islam untuk menghargai setiap hari sebagai peluang beribadah, seperti dalam surah Al-Fajr, 1-2. Keseimbangan ini, seperti dinyatakan dalam surah Al-Ma'arij 24, menyerlahkan kebesaran Allah dalam mengatur masa. Gambar, infografik pengulangan Yaum 365 kali dengan kitaran Suria. Kredit, Canva. Makna rohani keseimbangan ini pola Yaum, membawa pelajaran rohani yang mendalam. Kesedaran masa. Pengulangan 365 kali mengingatkan kita bahawa setiap hari adalah anugerah untuk beribadah dan bertaubat. Surah Al-Fajr 2. Peringatan kiamat. Surah Al-Zalzalah, surah Al-Sablat menegaskan setiap amal dihitung pada hari kiamat, mendorong kesediaan rohani. Keteraturan ilahi. Surah Al-A'raf
24 mengaitkan yaum dengan penciptaan, menunjukkan ketepatan Allah dalam alam semesta. Tanda kebesaran Allah, ketepatan 365 kali membuktikan Al-Quran adalah kalam Allah. Mengajak tadabbur Muminun 23:60. Pola ini mengajak kita menghargai masa, seperti diperintahkan dalam surah Al-Muminun. Hubungan dengan teori kerangka Quran Ijaz Adadi 53, melengkapi teori kerangka Quran, yang menyerlahkan susunan Al-Quran sebagai panduan teratur. Pengulangan yaum, menyokong struktur surah seperti Al-Fatihah, Doa Hidayah, hingga Al-Zalzalah, peringatan kiamat, yang mengajar kesedaran masa. Ketelitian ini terpelihara sejak kompilasi Uthman, Sahih Bukhari, 6 menegaskan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi, seperti dalam surah Al-Ma'idah, 5:3. Gambar, seni kaligrafi surah Al-Araf 7:54 tentang penciptaan 6 hari. Kredit, Unsplash, cara menghayati keajaiban ini. Berikut adalah amalan untuk menghargai mukjizat Ijaz Adadi. Bab 53, baca surah Al-Fatihah. Setiap pagi, renungkan Ihdinas Siratal Mustaqim untuk menghargai setiap hari. Baca surah Al-Fajr, amalkan ayat 1-2 setiap pagi untuk kesedaran masa. Renung, surah Al-Zalzalah, baca ayat 9-8 untuk mempersiapkan hari kiamat. Amal ibadah harian, laksanakan solat 5 waktu untuk memanfaatkan setiap yaum, surah Al-Baqarah 2:8. Rujuk sumber, lawati www.qurancode.com untuk meneroka Ijaz Adadi yaum. Seruan untuk Anda. Mulakan sekarang, baca surah Al-Fatihah, renungkan keajaiban yaum dan amalkan ajaran Al-Quran. Kongsikan pengalaman Anda di ruangan komen, bagaimana pola ini mempengaruhi kesedaran masa Anda. Sertai kami menghayati mukjizat Al-Quran. Doa penutup, Allahumma ya Rabb, aj'al Al-Quran Al-Azim rabi'a qalbi, wa nu'ur sadri, wa jala'a huzni, wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran musim bunga hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesedihanku, dan pelenyap kebimbanganku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Al-Quran, Ijaz Adadi Bab 54, keseimbangan salat dan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran adalah mukjizat ilahi yang menyerlah melalui Ijaz Adi keajaiban nombor, terutama dalam bab 54, yang mengetengahkan keseimbangan perkataan salat dan zakat. Masing-masing disebut labab 2 kali. Pola ini mencerminkan ketelitian ilahi dalam menggabungkan ibadah rohani dan sosial, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Marilah kita mendalami keajaiban Ijaz Adadi Bab 54 dan pelajaran rohaninya. Gambar, seni kaligrafi perkataan salat dan zakat dengan latar masjid. Kredit Unsplash. Keajaiban pola salat dan zakat dalam Ijaz Adadi Bab 54. Al-Quran menunjukkan pola menakjubkan di mana perkataan salat dan zakat disebut tepat 2 kali setiap satu. Berikut adalah butiran keajaiban ini. Pengulangan tepat, salat muncul 82 kali. Contohnya dalam surah Al-Baqarah 2d, dan zakat juga 82 kali, seperti dalam surah At-Taubah 90. Keseimbangan ini melambangkan hubungan erat antara solat dan zakat. Konteks berpasangan. Ayat-ayat ini sering mengaitkan solat hubungan dengan Allah dan zakat kebajikan sosial, seperti dalam surah Al-Muminun 23:24. Ketelitian ilahi, pengulangan ini terpelihara dalam qiraat Hafs, membuktikan pemeliharaan Al-Quran 19 Solman. Makna universal, pola ini mengingatkan umat Islam untuk mengimbangi ibadah individu dan tanggung jawab sosial, seperti dalam surah An-Nur 26. Keseimbangan ini, seperti dinyatakan dalam surah Al-Baqarah, menunjukkan ketepatan Al-Quran dalam panduan ibadah. Gambar, infografik keseimbangan salat dan zakat dengan 82 pengulangan. Kredit, Canva. Makna rohani keseimbangan. Ini pola salat dan zakat membawa pelajaran rohani yang mendalam. Keseimbangan ibadah, pengulangan 82 kali mengingatkan kita untuk mengimbangi hubungan dengan Allah dan manusia memupuk takwa. Surah Al-Muminun 23:24. Purifikasi jiwa. Surah At-Taubah 2 menegaskan zakat menyucikan harta dan jiwa, melengkapi salat yang menyucikan hati. Solidariti umat. Surah An-Nur mengaitkan salat dan zakat dengan pembentukan masyarakat adil, mendorong kebajikan sosial. Tanda kebesaran Allah, ketepatan 82 kali membuktikan Al-Quran adalah kalam Allah, mengajak tadabbur. Surah Al-Muminun 68. Pola ini mengajak kita memperkukuh iman dan amal, seperti diperintahkan dalam surah Al-Muminun.
Hubungan dengan teori kerangka Quran Ijaz Adadi, bab 4, melengkapi teori kerangka Quran yang menyerlahkan susunan Al-Quran secara teratur. Keseimbangan solat, zakat menyokong struktur surah seperti Al-Fatihah, doa hidayah, hingga An-Nur, masyarakat adil, yang mengajar keseimbangan rohani dan sosial. Ketelitian ini terpelihara sejak kompilasi Uthman, Sahih Bukhari, 610, menegaskan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi seperti dalam surah Al-Ma'idah. Gambar, seni kaligrafi surah Al-Baqarah 243 tentang zakat, kredit, unsplash. Cara menghayati keajaiban ini. Berikut adalah amalan untuk menghargai mukjizat Ijaz Adadi bab 54. Baca surah Al-Fatihah setiap pagi. Renungkan Ihdinas Siratal Mustaqim untuk komitmen kepada solat. Baca surah Al-Baqarah, renungkan ayat 243 untuk menggabungkan solat dan zakat dalam kehidupan. Amal solat dan zakat. Laksanakan solat 5 waktu dan zakat, surah At-Taubah untuk menyelaraskan ibadah. Renung surah An-Nur, baca ayat 24-56 untuk inspirasi membina masyarakat adil. Rujuk sumber, lalkavatqurancode.com untuk meneroka Ijaz Adadi salat zakat. Seruan untuk Anda mulakan sekarang. Baca surah Al-Fatihah, renungkan keseimbangan solat dan zakat, dan amalkan ajaran Al-Quran. Kongsikan pengalaman Anda di ruangan komen, bagaimana pola ini mempengaruhi ibadah Anda. Sertai kami menghayati mukjizat Al-Quran. Doa penutup, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran Al-Azim rabi'a qalbi, wa nur sadri, wa jala' huzni, wa dahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran musim bunga hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesedihanku, dan pelenyap kebimbanganku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Al-Quran, Ijaz Adadi bab 56, keajaiban pola nombor 19, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran adalah mukjizat ilahi yang menyerlah melalui ijaz aiban nombor, terutama dalam bab 56, yang mengetengahkan pola nombor 19, melibatkan 114 surah dan surah ke-11, 38, dan 57. Pola ini juga dikaitkan dengan 85 seperti firman Allah dalam surah Al-Mudaththir, 24. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Marilah kita mendalami keajaiban Ijaz Adadi bab 56 dan pelajaran rohaninya. Gambar, seni kaligrafi nombor 19 dengan latar Al-Quran, kredit unsplash. Keajaiban pola nombor 19. Dalam Ijaz Adadi bab 56, Al-Quran menunjukkan pola menakjubkan berdasarkan nombor 19, yang merangkumi struktur surah dan bilangan ayat. Berikut adalah butiran keajaiban ini. Sabtu 12, surah dan nombor 19. Jumlah surah Al-Quran 113 adalah ganblaan 615. Jumlah digit 15, 1/1426, juga menunjukkan keteraturan ilahi. Surah 19, tipi 8 dan 57, nombor surah ke-11 set dan 57 Al-Hadid, dijumlahkan menghasilkan 11 plus 13 57 15, sepadan dengan jumlah surah. Hubungan dengan 6 jumlah 623, nombor simbolik, ditambah 636 jumlah ayat dalam Qiraat Hafs, menghasilkan 69 Bilangan ayat, surah 19 mempunyai 98 ayat, surah 18 ayat, dan surah 57 mempunyai 29 ayat. Walaupun jumlah ayat ini tidak menghasilkan 60 mimzufivya, pola ini menunjukkan keterkaitan numerik yang memerlukan kajian lanjut. Pola ini, seperti dinyatakan dalam surah Al-Hijr, 9, menegaskan pemeliharaan ilahi Al-Quran. Gambar, infografik pola nomor 1938 dan 57. Canva, makna rohani. Pola ini, pola nomor 19 membawa pelajaran rohani yang mendalam, ketelitian ilahi, gandaan 11 dalam 11 surah dan 685 dalam seluruh Bibli, menunjukkan susunan Al-Quran yang sempurna, menguatkan iman. Surah Al-Mudaththir juga 4:3. Surah 19:38 dan 50. Surah Maryam mengajar keimanan, Sad 3 menyerlahkan kebenaran, dan Al-Hadid menekankan keadilan, mencerminkan panduan menyeluruh Al-Quran. Kesedaran struktur, hubungan 623 mengajak kita kagum dengan ketepatan Al-Quran, memupuk tadabur Al-Muminun 23 Tanda untuk beriman. Nomor 19, seperti dalam surah Al-Mudaththir, adalah tanda untuk memperkukuh keyakinan umat. Pola ini mengajak kita merenung keajaiban Al-Quran, seperti diperintahkan dalam surah Al-Muminun 23.
Hubungan dengan teori kerangka Quran Ijaz Adadi 56 melengkapkan teori kerangka Quran yang menyerlahkan susunan Al-Quran secara teratur. Pola 19 menyokong struktur surah seperti Al-Fatihah, pembukaan hingga An-Nas penutup, dengan surah 19, 8, dan 57 menyerlahkan tema keimanan dan keadilan. Ketelitian ini terpelihara sejak kompilasi Uthman Sahih Bukhari 6 menegaskan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi, seperti dalam surah Al-Ma'idah 5. Gambar seni kaligrafi surah Al-Mudaththir 2040 tentang nombor 19. Kredit Unsplash, cara menghayati keajaiban ini. Berikut adalah amalan untuk menghargai mukjizat Ijaz Adadi. Bab 56, baca surah Al-Fatihah. Setiap pagi, renungkan Ihdinas Siratal Mustaqim untuk hubungan dengan Al-Quran. Baca surah Al-Mudaththir, renungkan ayat 24-31 untuk kagum dengan nombor 19. Renung surah Maryam, Abdajid 11 untuk menghayati keimanan. Amal tadabbur, luangkan masa merenung surah 38 dan 57 untuk tema kebenaran dan keadilan. Rujuk sumber, QuranCode.com untuk meneroka Ijaz Adadi nomor 19. Seruan untuk Anda. Mulakan sekarang, baca surah Al-Fatihah, renungkan pola nomor 19, dan amalkan ajaran Al-Quran. Kongsikan pengalaman Anda di ruangan komen, bagaimana pola ini mempengaruhi iman Anda, sertai kami menghayati mukjizat Al-Quran. Doa penutup. Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran Al-Azim Rabi'a Kalbi, wa Nur Sadri, wa Jala Huzni, wa Dahaba Hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran musim bunga hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesedihanku, dan pelenyap kebimbanganku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Al-Quran, Ijaz Adadi, Bab 56, keajaiban pola nomor 19. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran adalah mukjizat ilahi yang menyerlah melalui Ijaz Adadi, keajaiban nombor, terutama dalam Bab 56 yang mendedahkan pola nombor 19. Pola ini melibatkan 114 surah, surah ke-11, 38, dan 57, serta jumlah 16 menunjukkan ketelitian ilahi seperti firman Allah dalam surah Al-Mudaththir. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga, supaya menjadi tanda bagi orang-orang yang beriman. Marilah kita mendalami keajaiban Ijaz Adadi bab 56 dan pelajaran rohaninya. Gambar seni kaligrafi nomor 19 dengan latar mushaf Al-Quran. Kredit Unsplash. Keajaiban pola nomor 11. Pola nomor 19 dalam Al-Quran adalah mukjizat numerik yang menakjubkan, merangkumi struktur surah dan ayat. Berikut adalah butiran utama. Surah dan nombor 19. Jumlah surah Al-Quran 11 adalah gandaan 19 setengah 6 19. Jumlah digit 14 114 mencerminkan keseimbangan ilahi 62 kasih 3. Surah 19, 38 dan 57. Nombor surah ke-11 Maryam, Sad dan 57 Al-Hadid dijumlahkan menghasilkan 19 plus 1392 115 sepadan dengan jumlah surah. Ini menunjukkan susunan numerik yang terancang. Jumlah 689 19 kuari. Menjumlahkan 623, nomor simbolik dengan nomor 36 jumlah ayat dalam kiraat Hafs, menghasilkan 658 yaitu 19 kais mising 16 wajaran ayat. Jumlah wajaran ayat. Surah 19 mempunyai 28 ayat dan surah 57 mempunyai 29 ayat. Dengan menggandakan bilangan ayat dengan nomor surah 962, 38 57 Kems 29 bat Siri 16 jumlahnya ialah 1082 plus kira 3 4 antikia tihian 699 Pembahagian 11. Separuh daripada 114 surah, nimbujuz berkait dengan 19 atau 19 times 1 plus 19 kali 2 plus 15 plus 19 plus 38 plus 57 11 mengukuhkan pola 19. Pola ini terpelihara sejak kompilasi Uthman Sahih Bukhari 615 menegaskan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi. Surah Al-Hijr 19 Gambar, infografik pola nomor 11, saplabat surah 11 plus 13 plus 57 dan 16 plus 59. Kredit Canva. Makna rohani pola ini. Pola nomor 19 bukan sekadar nombor tetapi membawa pelajaran rohani yang mendalam, ketepatan ilahi, gandaan 19 dalam 11 surah dan 659 menunjukkan Al-Quran disusun dengan ketelitian ilahi, meningkatkan keyakinan. Surah Al-Mudaththir 4:31. Tema surah 11, 38 dan 57. Surah Maryam menyerlahkan keimanan melalui kisah Nabi,
Sad menegaskan kebenaran wahyu, dan Al-Hadid memfokuskan keadilan dan sedekah, mencerminkan panduan menyeluruh Al-Quran. Surah Al-Baqarah 2. Tanda untuk tadabbur, hubungan 623, Plan 236, hal 689, dan jumlah wajaran ayat mengajak kita merenung keajaiban Al-Quran, seperti diperintahkan dalam Surah Al-Muminun. Pengukuhan iman. Nombor 19, sebagai tanda dalam Surah Al-Mudaththir, menguatkan iman umat terhadap kebenaran ilahi. Pola ini mengajak kita mendekati Al-Quran dengan kagum dan takwa. Hubungan dengan teori kerangka Quran, Ijaz Adadi Bab 56 melengkapkan teori kerangka Quran, yang menyerlahkan susunan Al-Quran secara teratur. Pola 19, melalui 114 surah dan surah 19, 38 dan 57, menyokong struktur dari Al-Fatihah hingga An-Nas perlindungan. Jumlah wajaran ayat 685 menunjukkan ketepatan angka, terpelihara sejak zaman Uthman, Sahih Bukhari 610, mengesahkan Al-Quran sebagai mukjizat menyeluruh, Surah Al-Ma'idah 5. Gambar, seni kaligrafi, Surah Al-Mudaththir 24/1 tentang nomor 19. Kredit, Unsplash. Cara menghayati keajaiban ban ini. Berikut adalah amalan untuk menghargai mukjizat Ijaz Adadi. Bab 56, baca Surah Al-Fatihah. Setiap pagi, renungkan Ihdinas Siratal Mustaqim untuk mendekati Al-Quran. Baca Surah Al-Mudaththir, amalkan ayat 24/23 untuk menghayati nombor 11 sebagai tanda ilahi. Renung Surah 19:38 dan 57, baca Surah Maryam 11/19, set duit lasan sebush menam dan Al-Hadid 57:10 tema keimanan, kebenaran dan keadilan. Amal tadabbur. Luangkan masa mengkaji pola nombor 19 melalui sumber seperti www.qurancode.com. Kongsikan ilmu. Berbual dengan rakan tentang keajaiban nombor 19 untuk memperkukuh iman bersama. Seruan untuk Anda, mulakan sekarang. Baca Surah Al-Fatihah, renungkan pola nombor 19, dan dalami Surah 19, 38 dan 57. Kongsikan pengalaman Anda di ruangan komen, apakah yang paling mengagumkan Anda tentang pola ini. Sertai kami menghayati mukjizat Al-Quran. Doa penutup. Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran Al-Azim Rabi'a qalbi, wa nu'ur sadri, wa jala'a huzni, wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran musim bunga hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesedihanku, dan pelenyap kebimbanganku. Warahmatullahi wabarakatuh.